Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Pendidikan Islam pada hari ini kita akan belajar dalam topik dalam bidang ibadah. Tajuknya tayamum. Tajuk yang pertama dalam bidang ibadah bagi Pendidikan Islam tahun 5 ialah tayamum. Pernah kamu dengar perkataan tayamum? Ini perkataan tayamum ni Ustaz besarkan. Tayamum, bukan timam ya. Tayamum. Baik, kalau kamu perhatikan dialog yang berada pada muka surat 102 dan 103 itu, kamu baca dan fikirkan tayamum itu apa. Baca dan fikirkan tayamum itu apa. Baik, dalam situasi gambar tersebut, seorang pelajar ini dia sakit. Kamu nampak bahagian kakinya berbalut. Lalu dia bertanya kepada ustaznya, macam mana dia nak berwuduk sedangkan kakinya berbalut? Kalau kita ingat balik, antara rukun wuduk adalah membasuh kaki. Kita berwuduk menggunakan air, tetapi bahagian kakinya berbalut dan tidak boleh terkena air. Maka bagaimana dia nak berwuduk? Macam mana? Macam mana? Jawapannya adalah dengan bertayamum. Tayamum digunakan untuk menggantikan wuduk apabila tidak ada air ataupun kita tidak boleh menggunakan air. Air tak ada atau tidak boleh menggunakan air. Macam pelajar ini dia sakit. Kakinya tidak boleh terkena air. Maksudnya dia tak boleh guna air lah. Air ada tapi dia tak boleh guna. Maka dia boleh gantikan wuduknya dengan tayamum. Baik, kita tengok pula apa pengertian tayamum. Muka surat 103. Okey. Pengertian tayamum. Pengertian tayamum. Tayamum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua tangan hingga siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Itu pengertian tayamum. Dalilnya pula, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Surah Al-Maidah ayat yang ke-6, surah yang ke-5. Maksudnya, sedangkan, ini dalilnya. Sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah. Dalam kurungan itu debu yang bersih. Surah Al-Maidah ayat ke-6, surah yang ke-5. Seterusnya, kita tengok pula seterusnya. Dah faham dah apa itu tayamum? Tayamum adalah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua tangan hingga siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Okey. Baik, kita tengok pula rukun tayamum. Kita tengok pula rukun tayamum. Ni, rukun tayamum. Yang pertama, samalah macam wuduk, ada rukun kan? Rukun ni maksudnya perkara yang wajib kita lakukan. Kalau kita tidak buat perkara tersebut, maka perbuatan kita itu batal. Contoh macam wuduk ada rukunnya. Kalau kita tidak buat satu rukun, maka batal wuduk kita. Tidak sah wuduk kita. Solat ada rukunnya. Kalau kita tidak laksanakan rukun solat, maka solat kita tidak sah. Sama juga macam tayamum, ada rukunnya. Ada berapa rukun tayamum? 1, 2, 3, 4. Baik, rukun tayamum yang pertama, berniat. Apa sahaja ibadah, apa sahaja perlakuan kita mesti dimulakan dengan niat. Okey, apa niatnya? Ikut ustaz sama-sama. Nawaitut tayammum li istibahati fardhis salah lillahi ta'ala. Okey, semula. Ustaz betulkan. Nawaitut tayammum listibahati fardhis salati lillahi ta'ala. Ustaz ulang semula. Nawaitut
tayamum listibahati fardhis salati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Hafallah niat tayamum dalam bahasa Arab. Kalau tak boleh hafal, hafal yang bahasa Melayu, niatnya di dalam hati. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, kita ambil debu tanah dan kita sapu. Kita menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Yang ketiga, kita sapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Dan yang keempat, tertib. Tertib ni mengikut turutan yang betul. Maksudnya tidak langkau. Tidak langkau ni maksudnya dia bermulakan dengan niat, tiba-tiba lepas tu terus pada menyapu debu tanah ke tangan. Tak boleh. Mesti ikut tertibnya satu persatu. Mulakan dengan niat. Lepas tu ambil debu tanah, sapu ke bahagian muka. Lepas tu ambil debu tanah, sapu ke bahagian tangan hingga siku. Itu bermaksud tertib, mengikut turutan yang betul. Ada berapa rukun tayamum? Ada 4. Yang pertama niat. Yang kedua menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Yang ketiga menyapu debu tanah yang suci pada kedua belah tangan. Dan yang keempat tertib. Apa pula sunat? Ini bukan sunat. Allah. Okey, siap. Kita tengok pula sunat tayamum. Sunat tayamum, perkara-perkara yang disunatkan ketika kita bertayamum. Yang pertama, membaca basmalah. Apa itu basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyapu muka dari atas ke bawah. Kita sapu dari atas ke bawah, kan? Yang ketiga, menipiskan debu pada tapak tangan. Kita ambil debu tu, kita nipiskan. Yang keempat, merenggangkan jari ketika menepuk debu. Kita renggangkan jari. Waktu tepuk debu, renggangkan sikit jari. Ni sunat kita renggang jari untuk menepuk debu. Yang kelima, mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri. Kita buat kanan dulu. Sama macam wuduk. Kita basuh yang kanan dulu. Yang keenam, menghadap ke arah kiblat. Yang ketujuh, membaca doa wuduk setelah selesai bertayamum. Itu perkara-perkara sunat. Ada 7 perkara sunat ketika kita melaksanakan tayamum. Baik, seterusnya kita tengok pula sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Kenapa kita dibolehkan untuk bertayamum? Dalam keadaan yang bagaimana? Yang pertama, tiada air setelah berusaha mencarinya. Tiada air untuk berwuduk, tapi setelah kita berusaha mencarinya. Kena usaha dulu, cari. Merata tempat tak ada juga air untuk berwuduk, maka kita bolehlah melakukan tayamum. Yang kedua, ada air tetapi hanya mencukupi keperluan diri dan ternakan. Maksudnya air itu ada, tapi cukup untuk minum je. Tak cukup untuk berwuduk. Maka bolehlah kita gantikan wuduk dengan tayamum. Yang ketiga, jarak tempat ada air terlalu jauh. Contoh, kamu di kampung kamu tidak ada air. Kamu nak berwuduk. Air ada di sana, di Pekan. Air ada di Pekan. Jauh sangat nak pergi ke sana untuk mengambil wuduk. Jauh sangat. Ataupun air ada di Tawau. Jauh. Jadi, bagaimana nak pergi ambil air terlalu jauh, maka tidak perlulah pergi ke sana. Kamu boleh gantikan wuduk dengan tayamum. Yang keempat, terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau ada musuh berdekatan tempat air. Maksudnya air ada, tapi kamu terhalang. Kamu tak boleh menggunakan air tersebut kerana kamu sakit. Contoh, tangan kamu sakit, kulit kamu terbakar. Jadi, doktor kata tak boleh terkena air. Kalau kena air nanti, luka kamu itu semakin teruk. Akan jadi makin teruk. Maka kamu tak boleh guna air. Kalau tak boleh guna air, tak boleh nak berwuduk. Maka, gantilah dengan tayamum. Ataupun air ada, tapi ada musuh.
ada harimau ke dekat perigi tu, ataupun ada musuh yang membahayakan kamu kalau kamu ambil air, maka kamu tak perlu ambil air itu untuk berwuduk. Kamu gantilah wuduk dengan tayamum. Yang kelima, cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Cuaca sejuk sangat ni. Kalau kamu ambil air, kamu guna air untuk berwuduk, kamu boleh sakit. Tapi tak berlakulah dekat Malaysia ni. Sebab kita bukan negara yang ada musim sejuk. Selalu berlaku dekat negara-negara yang ada turun salji. Maka air terlalu sejuk boleh menyebabkan penyakit. Maksudnya bila kita guna air sejuk yang melampau boleh menyebabkan kita sakit. Maka tidak perlu guna air. Gantikan wuduk dengan tayamum. Kena perhati betul-betul tu. Sebab mengharuskan tayamum, bukan suka-suka. Bukan bila kita tengok, tak ada air, bolehlah aku bertayamum. Tidak. Mesti perhatikan betul-betul. Tak ada air, cari dulu. Cari satu kampung. Kalau tak ada air, tak ada air juga, pergi kampung lain pula. Tak ada air juga. Lepas tu, sampai yang ada air pun tempat yang jauh. Maka kita boleh gantikan wuduk itu dengan tayamum. Ataupun, kita sendiri sakit, tak boleh kena air, maka tak boleh berwuduk, gantikan dengan tayamum. Baik, nanti pada kelas akan datang Ustaz akan tunjukkan bagaimana cara melakukan tayamum yang betul. Hari ini kamu faham dulu apa itu tayamum. Rupa-rupanya kalau tidak ada air ataupun tidak boleh guna air untuk berwuduk, maka kita boleh gantikan dengan tayamum. Itu maksudnya apa? Dalam apa keadaan sekalipun kita mesti menunaikan solat, kan? Maksudnya ada air ke, tak ada air ke, solat itu wajib kita tunaikan. Tak boleh nak berwuduk, kita boleh bertayamum. Sekian, Ustaz harapkan kamu faham. Sebarang persoalan boleh PM Ustaz secara personal. Boleh tanya, insya-Allah Ustaz akan jawab. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.